Dan yang keduanya, perempuan yang marah-marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Tadi yang pertama, ya, hamba yang lari daripada tuannya, Allah tak terima segala ibadatnya. Yang kedua, perempuan yang suka marah-marah dengan suaminya, ya, hingga redha ia, maksudnya bila dia dah minta maaf dengan suaminya, barulah diangkat, diterima amalannya. Dengar ni Kak Long, jangan marah-marah suami, ya. Itu dalam rumah tangga ni, suami ni kena banyak sabar, ya, kena banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Perempuan itu dia jadi daripada tulang yang bengkok. Nak luruskan tak boleh, lurus patah. Macam mana nak buat? Kata ulama, belailah mereka. Kalau isteri kita di rumah dia marah-marah, ulama bagi tahu suami itu perbanyaklah menyebut kalam-kalam Allah. Contoh, balik-balik kerja, bini marah, ya, dia marah anak main bola dekat padang, baju kotor. Tiba-tiba suami balik, suami kena marah. Ni bersama ni, sama ni macam anak ni, sama. Kena banyak sebut kalau Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang marah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ambil wudu, tuan-tuan, buat solat, Allah Akbar. Ya. Bini marah juga, tuan-tuan buat tidur. Ya. Bini marah juga, ambil pancing, pergi pancing kat sungai. Ya, jangan duduk kat rumah. Bila api, dengan api, bukan apa, nanti dia marah-marah, kita tak tahan, kita pun jadi marah. Sebab marah itu dia daripada syaitan. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Lepas tu kena kawal sifat marah. Dia kawal sifat marah. Jin ni dijadi daripada lidah neraka. Iblis ni, syaitan ni dijadi daripada api neraka. Tuan-tuan, ya. Kena kawal sifat marah. Sebab itu Nabi suruh kita semayang, Allah suruh kita semayang. Kenapa? Sembahyang itu melatihkan kita menjadi hamba yang sabar. Semayang, Allahu Akbar, sabar. Dapat imam baca surah panjang, boleh sabar. Satu rakaat, satu juz, boleh sabar. Tuan-tuan, ya. Macam ni, kuliah bukan paling lama? Paling lama sejam, lebih sejam. Ini benda akhirat, benda syurga. Tak semua orang boleh dapat. Punya ramai-ramai penduduk sini, Allah pilih banyak ni je. Tak ramai, ya. Sikit je. Dia kata hamba yang di dalam redha Allah. Ya. Tu banyak-banyak baca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dina, aku redha Islam itu agamaku, wa bil qur'ani imama, aku redha Al-Quran itu imamku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku redha Muhammad itu nabiku. Siapa beramalkan wirid ini lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, nanti di padang mahsyar orang itu di dalam pandangan redha Allah. Hadis ini daripada Imam At-Tirmizi. Entah, ya. Baca kan? Dapat? Boleh? Boleh aja, ya. Ingat tu orang perempuan, jangan membuatkan suami kamu marah, ya. Sama dengan anak ni jangan membuatkan mak bapaknya marah. Bila isteri itu membuatkan suaminya marah ke atasnya, segala amalannya tidak diterima oleh Allah. Ya, ini yang berlaku pada zaman Nabi. Seorang wanita solehah berlaku pada zaman Nabi, ya. Itu yang Fatimah Zahra. Kenapa Fatimah Zahra? Ni, orang mana? Fatimah Zahra orang mana? Orang Dungun? Orang Madinah, anak Nabi, wanita syurga. Dia duduk dekat rumah, sedih. Kata Nabi, wahai anakku, jangan kau sedih. Jaga anak memang susah, buat kerja rumah memang susah. Syurga tempat engkau apabila engkau berbakti dengan suami engkau.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di seberang kampung sana ada wanita solehah. Dia sama-sama masuk syurga dengan engkau. Itu yang Fatimah Zahra kata, dia masuk syurga dengan aku. Siapakah dia? Kata Rasulullah, kau pergilah tengok dia, pergilah jumpa dia. Ya, itu sebelum dia pergi, dia minta izin dengan suaminya. Siapa suami Fatimah Zahra? Siapa? Tanya orang lelaki, perempuan jawab. Bagus, ya. Tanya sini kan, sini jawab, ya. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali ini adalah gedung ilmu. Itu Fatimah Zahra dah minta izin dengan Sayyidina Ali, dia pergilah rumah wanita tu di seberang kampung, pergi ya. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul pergi rumah orang bagi salam. Bagi salam. Ya. Tapi dah bagi salam, orang tak jawab, balik. Ni tak ada, pergi bagi salam rumah orang, assalamualaikum, assalamualaikum, tak jawab, pergi belakang, assalamualaikum. Oh, dekat dalam mandi, pergi bila air ketuk. Oi, go. Tak boleh orang dah tak jawab, tu balik ya. Ni orang dah tak jawab, dia tunggu, goyang pagar tunggu, tak boleh sebab itu kena tahu, kita nak pergi rumah orang ni kena tahu adab-adab tetamu dia, ya. Tu. Pergi rumah orang pula, mata ni kena jaga. Nabi suruh jaga mata, mata jangan tengok sana tengok sini. Ni tak ada, kadang petik air orang buka. Oh, ada coklat. Ya. Masuk bilik orang semua masuk, ya. Janganlah dengar ni. Ya. Yang selalu buat ni siapa? Entah. Ya, pergi rumah orang, mata ni kena tengok betul-betul. Jangan tanya tengok sini, ya. Kadang tengok kursi orang, oh ni kursi apa beli ni, hutang ni. Ya. Mata jangan jahat, ya, pergi rumah orang. Itu yang Fatimah Zahra bagi salam kat rumah orang ni, wanita ni jawab waalaikumsalam. Fatimah Zahra anak baginda, kau datang rumah aku. Nampak anak Nabi datang rumah dia, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan kalau kita ni anak Nabi datang rumah kita? Tak payah anak Nabi lah. Kalau rumah kita ni, ulama' datang rumah kita, rumah ni berkat. Kita tak ada. Ulama' datang rumah kita, kita tak suka. Kita suka artis. Ya? Dengan ulama' tak suka, tuan-tuan. Ulama' ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya? Ulama' ni, ulama' itu adalah cahaya, tuan-tuan. Ya? Itu bila dunia nak kiamat, ulama' ni semua Allah wafatkan. Tuan-tuan. Ya? Fatimah Zahra anak baginda. Tu kata Fatimah Zahra, boleh aku masuk? Kata perempuan ni, lah, tak boleh masuk rumah aku walaupun kau anak Nabi, tak boleh masuk. Aku belum minta izin dengan suami aku. Nampak? Bini kita Kak Pakistan datang jual kapet. Nanti dekat-dekat raya tengok dia datang. Akak ini kapet baru. Langsir baru, naik, duduk. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Contoh, dalam rumah ada air mineral, ada air kopi, ada air TO, ada teh tarik, ada air Nescafe. Tetamu datang rumah, nak bagi tetamu ni minum, suami tak ada, yang ada anak. Contoh kalau suami dah minta izin dengan suami, tetamu dah masuk dalam rumah, anak lelaki dah ada lah masuk, orang lain ada dalam rumah ni, nak bagi tetamu minum ni, isteri ni kena minta izin dengan suami dulu. Baby, ni ada tetamu, kita bagi dia air Nescafe, boleh? Kata baby, boleh, buatlah. Ya? Kalau dia tak minta izin isteri itu, hukumnya apa? Hukumnya dia berdosa kepada suaminya, sudah memberi makanan kepada orang lain tanpa izin suaminya. Siapa yang dapat pahala? Suami tetap dapat pahala, isteri itu yang berdosa sebab milik barang itu milik suami. Ya, faham? Ya. Berbeza milik isteri. Duit isteri punya. Duit suami ada untuk suami, ada untuk isteri. Itu kena faham. Duit anak ada untuk anak, ada untuk bapa. Ya, duit bapa ada untuk bapa, ada untuk anak. Tu kena faham. Ya, ini tak ada dengan anak kedekut, ya. Fatimah Zahra pun balik rumah. Besok dia datang lagi bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah Zahra, masuklah. Engkau aja masuk. Anak engkau tak boleh masuk. Nampak?
Hari kedua dia buat anak dah, Hasan dan Husin. Kenapa pula aku minta kebenaran dengan suami aku, engkau aja, anak engkau aku tak minta pun. Nampak taatnya dia. Balik lagi, besok datang lagi. Sebab dia nak tahu kenapa Rasulullah beritahu yang dia ni ahli syurga bersama dengan Fatimah Zahra. Kenapa dia masuk syurga dengan aku? Datang kali ketiga pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk masuk. Duduk Fatimah Zahra. Duduk baru nak bersembang-sembang. Perempuan ni terus bangun. Dia kata, Fatimah Zahra, ya, aku kena cepat siap-siap ni barang ni sebab suami aku nak balik. Dah nampak pada jauh suami dia balik naik kuda, dapat debu. Orang dulu naik kuda. Sekarang naik Mavic, kan? King Mavic King, ya. Dia balik, suami nak balik, dia ambil rotan. Dia satu pendapat dia ambil kipas, satu pendapat mengata dia ambil air. Dia Fatimah Zahra pun bertanya dengan perempuan tu, engkau siapkan air buat apa? Nanti suami aku sampai rumah je, dia tak payah nak minta air, aku dah siapkan air ke atasnya. Nampak? Ni isteri yang solehah. Nanti suami nak balik, siapkan air, tak payah suami minta. Dengar ni maklum, ya? Dia tak ada suami minta, ayah nak air. Oh, ada dapur air korek, ambil sendiri ya. Malah. Janganlah, ya, ambil siap kan. Isteri menyiapkan minuman untuk suaminya. Kata ulama, pahalanya berlipat kali ganda. Satu pendapat mengatakan pahalanya seperti ia mengerjakan umrah. Bukan senang. Yang kedua, aku nak tanya dengan kau siapkan kipas buat apa? Apabila dia balik, nanti dia panas, dia penat, aku kipaskan dia. Nampak ni isteri solehah. Tentu lah, ya. Pernah kipas suami, pernah? Kipas suami, masa suami dapat duit KWSP. Aku tanya lagi, rotan tu untuk apa? Lepas tu dalam rumah ni sunat ada rotan. Dalam rumah ni sunat ada rotan. Kalau tak ada rotan dalam rumah, kena beli rotan, letak dalam rumah, kena gantung rotan. Ya, sunat ada rotan dalam rumah. Dia tanya, rotan ni untuk apa? Bila suami aku nak makan, aku akan tanya dengan suami aku. Apabila aku ni ada salah dengan dia atau menyakitkan hati dia, ambillah rotan ni, pukullah aku. Nampak? Ni wanita solehah. Ya? Bini kita ada buat? Ada. Bini aku pun tak buat. Bukan senang ni, susah. Ya? Suami boleh pukul isteri. Dalam kitab ni menyebutkan suami boleh memalu. Memalu ni cakap kitab lama. Suami boleh memalu isteri jika isteri itu melanggar hukum Allah, tetapi memalu itu memukul isterinya di tapak kakinya. Pukulnya macam ni. Contoh ni rotan, pukulnya macam ni. Bukan cekik. Bodoh. Orang makan ubak lah, tak mau tak sel. Tak boleh, ya. Cekik-cekik tak boleh, tumbuk tak boleh, lempang tak boleh, ya. Yang Nabi suruh kahwin 2-3, faham? Isteri pertama uzur, pergi rumah isteri kedua. Isteri kedua uzur, pergi rumah isteri ketiga. Isteri ketiga uzur, pergi rumah isteri keempat. Isteri keempat uzur, tidur masjid. Tapi kena ingat, nak nikah berpoligami ni kena adil, ya. Kalau isteri pertama minta beli topak pun kedekut, tak payahlah, ya. Ingat senang bini banyak, susah bini banyak. Bini 2-3 ni kena faham, dia kena adil macam mana? Isteri pertama, suami beli ikan kembung. Isteri kedua, suami kena beli ikan kembung. Biar dua-dua kembung. Tak boleh isteri pertama ikan kembung, isteri kedua ikan siakap. Tak boleh. Kena dua-dua ikan kembung. Kalau isteri pertama ikan siakap, yang isteri kedua kena ikan siakap. Isteri pertama ada peta ais, isteri kedua kena ada peta ais. Agak senang. Kalau isterinya 3, peta ais 3. Isteri 3, kereta 3. Isteri 3, katil 3. Faham? Nak kahwin tu nak lebih aja. Nak senang kan bini banyak. Dengar ni Abang Sadu.
Isteri ada istilah derhaka dengan suami jika dia melanggar perintah suami. Suami ni kalau pukul isteri, suami ni kalau dia sakit ke hati isteri, tak ada istilah derhaka. Istilahnya dosa besar. Wajib minta maaf dengan suami, suami ni wajib minta maaf dengan isteri. Faham? Ya. Lepas itu kalau nak cerai, bukan kita minta bercerai. Kata ulama, apabila kamu bercerai, berpisah, hendaklah berpisah secara baik. Macam mana kamu berpisah, macam mana kamu bernikah secara baik. Kalau kamu bercerai secara tidak baik, nanti kamu susah di padang mahsyar. Isteri itu akan mendakwa suaminya, dan bekas suaminya akan mendakwa isterinya. Berpisahlah cara baik, ya. Sikit lagi tuan-tuan, sabar ya. Tengok muka macam tak sabar dah. Baru je tak sampai sejam pun, ya. Duduk bersila, lepas tu duduk tahiyat, duduk belonjor macam ni budak ni, ya. Lama-lama tumbang, ya. Itu ada dinding tu, ada tiang, tak ada tiang tumbang, ya. Tu acik-acik ada duduk sandor dinding, tak ada dinding, tumbang tu, ya. Tak apa, belajar sandor dinding, sandor tiang tak masalah, janji belajar, ya. Janji menuntut ilmu. Atau pendapat mengatakan kita duduk dalam satu majlis ni 1 saat pahalanya seperti kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Nampaknya bila? Pada ketika kita nak mati. Sekarang tak nampak. Sebab tu orang tak ramai datang menuntut ilmu, orang tak ramai datang sembahyang jemaah. Allah tak tunjukkan syurga, Allah tak tunjukkan neraka, Allah tak tunjuk bidadari. Tuan-tuan, ya. Kita buka lah dalam hadis kursi tentang syurga Jannatul Ma'wa. Ada cerita tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat tu, yang kedua, Allah tak terima sembahyangnya, iaitu isteri yang derhaka dengan suaminya. Jangan derhaka dengan suami. Selalu minta maaf dengan suami, setiap hari minta maaf dengan suami. Itu yang kisah wanita tadi itu. Itu yang kata Fatimah Zahra. Lepas tu Fatimah Zahra pun balik rumah, jumpa dengan baginda. Kata Fatimah Zahra, wahai ayahku, wahai ya Rasulullah, wahai baginda, patutlah wanita tu masuk syurga dengan aku, dia taat sangat dengan suaminya. Isteri yang solehah, sebelum dia nak tidur, dia minta maaf dengan suami. Suami yang soleh, sebelum nak tidur, dia minta maaf dengan isteri. Ini suami soleh. Isteri yang solehah, suami yang soleh, sebelum nak tidur, dia tengok muka isteri, isteri tengok muka suami. Ya? Tak tahu lagi, entah-entah malam tu tengok yang kali terakhir, tuan-tuan, ya? Tapi nak tengok muka suami masa nak tidur, gigi jangan buka. Kita ada gigi buka masa rancawan. Cakap dengan suami, maaf ya, ada sadah ni, minta maaf dah. Gigi jangan buka, ya. Lagi satu, dalam solat hati-hati tentang gigi palsu di dalam solat. Bila dia niat mainnya, pergerakannya kita tengok pergerakannya macam mana, dan dia niat innamal a'malu binniat, ya. Kena hati-hati tentang dia punya rukun kaulinya, ya, tentang solat. Kita bab jenazah pula, bila matinya anak Adam, meninggalnya anak Adam, ya, seboleh-bolehnya gigi palsunya dibuka semuanya, buka. Tetapi bila susah nak dibuka, kata ulama, tak payah buka, termasuklah besi-besi di dalam tubuhnya, ya. Kenapa? Bila dia buka boleh menyakiti bagi jenazah. Tadi aku ambil wuduk, aku nampak tu apa? Keranda kan? Keranda tu untuk apa? Syekh, untuk taruh apa? Untuk kalau banjir waktu jalan, tahu? Untuk taruh mayat. Keranda ni berlakunya kisah keranda pada zaman siapa? Sini mana penggali kubur? Mana penggali kubur? Mana dia ni? Tak mari ya? Tu tentang keranda tu. Ini berlaku pada zaman Fatimah Zahra. Fatimah Zahra dia cakap bagi tahu dengan wanita-wanita,
Ya, sahabat-sahabatnya bagi wanita, nanti kalau aku mati, aku meninggal dunia, tolong buatkan aku keranda, masukkan jenazah aku dalam keranda, nanti turunkan aku ke dalam liang lahat. Aku tak mau lelaki yang bukan mahram pegang badan aku. Itulah kisah keranda. Ya. Buka dalam hadis, ada dalam hadis. Ya. Tuan-tuan. Ya. Kita semua nanti masuk keranda tu, jangan risau. Ya. Jangan takut, ya. Yang paling cepat masuk keranda yang duduk jauh-jauh tu. Mati pasti mati, ya. Mati tetap mati. Kita hidup ni 2 kali je, bukan dalam hadis. Kita ni hidup kat dunia sekali. Lepas tu kita mati, Allah peram, tahu peram, simpan. Simpan jasad kita ni, simpan dalam tanah. Tapi ada jasad yang tak reput, tak ada makan dia ulat, tak ada makan dia cacing, tikus tak makan, tanah jaga jasad ni. Jasad ni elok sampai kiamat. Siapa dia? Salah satunya Nabi dan Rasul, orang mati syahid, ulama akhirat, perempuan mati bersalin, orang mati hari Jumaat. Jasad tak reput. Ini ada dalam hadis, ada dalam kitab. Ya. Jasad tak reput, tuan-tuan, ya. Duduk dalam tu Allah simpan. Nanti bila malaikat Israfil meniup sangkakala, kita bangun, hidup kali kedua. Itu yang hidup kekal. Akan ditanya dengan Allah pada padang mahsyar. Tengoklah dia masa dia mati, contoh dia aksiden. Sini jahit. Nanti bangun sini jahit. Itu yang Allah tanya, kenapa leher kau berjahit? Bangun daripada kubur, tangan ni satu tak ada jari. Allah tanya, kenapa jari kau tak ada ni? Bini potong. Kenapa? Duk WhatsApp dengan perempuan lain. Allah tanya. Ya. Allah tanya, semua tanya. Itu bila nanti dia nak masuk syurga, dia mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Dia mandi sungai ni, jadi sempurna. Semua sempurna. Yang tua jadi muda, perempuan berumur 17 tahun, tak ada sakit-sakit macam tu, tak ada. Ya, lelaki umur 33 tahun, handsome, cantik, nak masuk dalam syurga. Ya, penduduk syurga ni semualah lawa-lawa, ya.